tajuk seterusnya adalah 7 segment display. So macam mana bentuk 7 segment display secara fizikal adalah this one. This is an example. So ni example 7 segment display. Okay, yang ni boleh jumpa dalam lab ataupun masa awak buat FYP pun ada boleh guna 7 segment display ni lah untuk display sama ada nombor ataupun huruf. Okay, nombor ataupun huruf. Okay. So 7 segment display ni kalau awak tengok dekat digital watch pun ataupun jam digital, dia gunakan juga 7 segment display. Okay, alright. Okay, dia punya function used for displaying display information in a form, dalam bentuk in a form that can be understood by user or operator. Okay, alright. So information can be alphanumeric. Okay, dia boleh jadi nombor ataupun huruf. Okay, and then 7 segment ni dia gunakan LED. Okay, untuk setiap segmen. Okay, kenapa nama dia 7 segment display? Sebab dia ada 7 segmen. Okay, so dia ada segmen A, segmen B, segmen C, segmen D, segmen E, segmen F dengan segmen G. So total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dia ada 7 segmen. And then setiap segmen ni kita akan gunakan LED untuk keluarkan output dia. Okay. And then untuk 7 segment display ni dia ada dua arrangement. Okay, the first one is a common cathode. Okay, apa maksud common cathode tu? Okay, kita tahu LED. Okay, LED dia adalah diode, tapi diode yang boleh pancarkan cahaya adalah LED lah, light emitting diode. Okay, and then LED dia ada anode dengan cathode. Okay, yang positif is anode, yang negatif cathode. Okay, alright. Okay, untuk common cathode ni, bahagian cathode kita akan pergi pada ground. Okay, bahagian cathode kita akan pergi pada ground. Okay, and then bahagian anode ni dia akan pergi pada input signal. Okay, input signal. Okay, input signal yang high. Kalau input signal yang high, maksudnya dia active high lah. Active high maksudnya 1 lah. Okay, alright. This is for common cathode. Okay, maksudnya bahagian cathode pergi ground, bahagian anode tu akan pergi input signal yang high. Okay, so ni kalau dekat diagram dia tunjuk lah. Okay, kalau nampak dekat segmen A tu, bahagian cathode dia akan pergi pada ground, and then bahagian anode dia akan pergi pada input. Tapi input yang masuk adalah active high input ataupun input signal yang tinggi. This is a common cathode. Okay, alright. And then another one is a common anode. Okay, common anode. Okay, so this is your LED. Okay, LED dia ada arrow. Okay, so bahagian anode is a positive, bahagian cathode negatif. Okay, so bahagian anode ni dia akan pergi pada VCC. Okay, alright. And then bahagian cathode, okay, dia akan pergi pada input signal. Okay, input signal yang low. Okay, so input signal yang low maksudnya dia adalah active low. Okay, so active low adalah active low maksudnya kosong. Maksudnya dia akan pergi untuk common cathode, dia akan pergi input kosong. Common cathode akan pergi input 1. Okay, this is a common anode. Okay, common anode punya cara sambungan. Okay, and then awak tengoklah dekat dia punya diagram ni. Okay, awak punya anode ni akan pergi pada VCC. Okay, cathode dia akan pergi pada input. Except that untuk common anode dia akan pergi input low input signal. So dalam bahasa mudah active low lah. Okay,
And then kalau common cathode, dia akan pergi high input signal. Okay. So dia adalah active high. Signal dia adalah active high lah. Okay, alright. Okay, so each arrangement needs different driver or decoder to drive each segment for 7 segment display. So selalunya 7 segment display ni is a output. Okay, so kita akan gunakan kita akan gunakan decoder. Okay, kita akan gunakan decoder. Okay, untuk keluarkan output, and then output daripada decoder ni akan masuk pada 7 segment display. Okay, so maksudnya output daripada 7 segment display ni ataupun output yang input yang masuk pada 7 display ni datang daripada decoder. Okay, this is the realization of BCD to 7 segment decoder or driver. Okey, kat sini lah kita akan gunakan decoder tu. Maksudnya dia akan masukkan BCD input 4 bit. Okey, and then dia akan decode input tu, and then dia akan keluarkan output. Output pada decoder ni akan pump sebagai input kepada 7 segment display tu. Okey, so kalau tengok diagram this one, okay, dia dah mention lah, this is a common anode connection. So kalau awak recall common anode, okay, bahagian anode, okay, dia akan pergi pada VCC. Okay, bahagian cathode dia akan pergi pada active low punya input. Okay, active low. Active low punya input ataupun active low punya output dat. Okay, alright. Tu common anode lah. Okay, so ni arrangement je lah. And then lepas dia keluar decoder tu, output tu dia akan lalu resistor untuk for current limiting. Okay, alright. So kalau BCD is a 4 bit input. Okay, cuma dia represent number kosong sampai 9 sahaja. Okay, BCD. Okay, so yang bawah ni adalah output pada 7 segment display. Maksudnya apa yang keluar kat 7 segment display tu lah. Okay, so kalau 0, okay, kita tengok example 0. Okay, 0 segmen A, B, C, D, E dengan F akan menyala. Okay, segmen G dia tak menyala. Okay, segmen G dia tak menyala lah. Okay, alright. And then kalau number 1, okay, hanya segmen B dengan C saja yang menyala dan seterusnya. Okay, untuk output pada 7 segment display ni saya set lah, kita yang set dia. Okay, saya akan follow 1, 2, 3, 4, 5. 6 ni saya akan letak macam ni. Maksudnya segmen A je akan menyala. 7, okay, 8. And then untuk 9 saya akan set macam ni. Maksudnya segmen D je akan menyala. Okay, and then 10, 11, 12, 13, 14, 15 ni, okay, this one dia akan jadi invalid dekat decoder ni lah. Okay, sebab apa? Sebab dia punya input adalah BCD. So after 10 until 15 dia akan jadi invalid. Okay. Okay, berikutnya kita kena fill in the truth table lah. Dia tertinggal lah ni. Alright. For active high. Okay, dalam nota awak tu active low, saya tukar active high. Okay, sebab saya nak buat SOP. So saya select active high. BCD to 7 segment decoder. So kalau active high maksudnya dia punya arrangement adalah common cathode. Okay, so dalam previous lecture note, okay, susunan dia adalah common anode. Okay, so kalau common anode, output dia akan pergi pada active low. Okay, so dia akan pergi pada active low. So saya nak buat SOP, so saya tukarlah
yang direct, saya terus pergi pada active high. Okay, so this one nanti betulkan dekat nota. Okay, so kita ada 7 segment display. So 7 segment display dia represent by segment A, segment B, segment C, D, E, F dengan G. Okay, so ada 7 segment. So 7 segment ni akan duduk dekat bahagian output A, B, C, D sampai G. So this is your output. Okay, so capital A, B, C, D, this is your input lah. Okay, so let's say this is active BCD to 7 segment decoder. So remember kalau BCD, okay, BCD dia 4 bit input, 4 bit input, 4 bit, tertinggal perkataan bit. Okay, and then output dia 0 sampai 9 sahaja. Okay, so dekat table awak 0 kena ni lah, kat input kena represent lah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni dekat bahagian input 10, 11, 12, 13, 14 dengan 15. Okay, alright. So maksudnya dekat input kena ada semualah 0 sampai 15. Cuma nanti kat output je kita akan adjust dia punya nilai. Okay, so let's say input kita adalah 0, 0, 0, 0. 0 adalah 0. Okay, so kita pergi dekat 7 segment display. Okay, kalau pada waktu kosong, pada 0, semua segmen akan menyala. Okay, semua segmen akan menyala except that kalau 0 dia punya diagram, dia punya segmen akan jadi macam ni lah. Okay, so semua segmen akan menyala except G. Okay, segmen A menyala, segmen B, C, D, E, F. Okay, segmen G dia akan tak menyala. Okay, segmen G tak menyala. So that's why since this one is a active high, sebab saya nak guna SOP, so pada G saja yang kosong, yang lain akan 1. Ni cara nak fill in lah table ni. Okay, alright. Okay, pada segmen kosong, pada input kosong, segmen G saja yang tak menyala. So dekat G letak kosong. Okay, and then seterusnya nombor input 0, 0, 0, 1. 0, 1 is a 1. Okay, so pada input 1, okay, hanya segmen B dengan C saja yang akan menyala, yang lain akan off. So pada table awak isilah BC 1, yang lain kosong. Okay, alright. And then pada segmen 2 A, B, C, D, E, F, G. Okay, pada 2 cuma segmen A, B, D dengan G saja yang menyala. Okay, so pada segmen A 1, segmen B 1, segmen D 1, segmen E 1. Okay, yang lain kosong. Okay, alright. So saya dah tunjukkan untuk nombor 0 sampai 1. So saya nakkan awak fill in table ni until 9 sebab dia BCD kan. Okay, so what happen pada input 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, this one kalau ikutkan dia jadi, this one dia dah tak ada lah, dia jadi invalid. Okay, okay, dia jadi invalid. Okay, selalunya bila invalid ni kita akan represent dia dengan X ataupun don't care. So bahagian 10 sampai 15 ni dia akan jadi don't care. Okay, alright. So X, X, X. Okay, dia akan jadi, semua akan jadi don't care. Okay, alright. So untuk input 3 sampai 9, okay, awak follow yang nombor yang saya tulis lah. Ni 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okay, segmen mana yang menyala kita akan letak 1 sebab kita guna active high. Okay, so sila completekan table ni. Yang completekan table ni saya consider sebagai DIY. So awak kena buat sendiri based on apa yang awak faham saya punya explanation. Okay, ni adalah truth table yang telah di-completekan.
Okey, don't worry, nanti saya akan tengok lah dalam awak punya Rido punya apa tu example tu, saya akan check one by one betul ke tak. Okey. Cuma sorry tadi pada input 0010 which is 2. Okey, tadi saya mention segmen G ni tak nyala. Okey, sebenarnya segmen G ni nyala. So kena letak 1. Okey, alright. Okey, seterusnya adalah sambungan daripada yang truth table tadi, BCD27 segment decoder. Okey, dia kata use CAMAP to get the simplified expression for each of the following. Okey, dia punya star tu refer to the previous truth table. Okey, 1 Roman segment B, 2 Roman segment G. Okey, based on the expression, draw the logic circuit for the implementation of segment B and G. Okey, so selalunya simplify expression ni kita akan guna SOP. That's why saya ambil rectify tadi. Okey. Okay, sebab saya nak buat SOP rectify, output dia 1. So tapi kalau rectify 7 segment decoder ni, dia arrangement dia adalah common cathode. Okay, alright. Okay, kita pergi pada segmen B dulu. Okay, so ni adalah dia punya truth table yang telah saya lipat sebab saya nak tengok segmen B saja. Okay, so kita buat dulu dia punya CAMAP dulu. Okay, segmen B sebelum kita mapping kan. Okay, segmen B. Okay, input dia 4, so dia akan ada 16 kotak. Okay, right. Okay, 16 kotak. Alright. So input A, B, C, D. Okay, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Okay. So kita pergi balik pada table tadi. So sekarang bila dah buat dia punya CAMAP, kita kena mapping lah. Okay. So pada input 0, 0, 0, output dia 1. So isilah 0, 0, output dia 1. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. This one. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Alright. 0, 1, 0, 0, 1. Okay. Kita isi 1 dulu lah. Okay. 0, 1, 1, 0, 1, 1 is 1. Okay. 1, 0, 0 is 1. This one. 1, 0, 0, 1, 1. 1, 0, 0, 1 is 1. Okay. Alright. Then lepas tu bawa isi kosong lah. Okay. Okay. 0, 1, 0, 1 is 0. Okay. 0, 1, 1, 0 is a 0. Okay. So ada ruangan kosong lagi. So untuk ruangan kosong ni kita akan isi dengan don't care, this one. So terus isilah sebab dah tak ada benda lain ni kan. Alright. Okay, don't care. Okay, seterusnya kita akan, lepas dah mapping, kita akan buat looping. Okay, kita akan buat looping. So saya dah nampak dah looping yang pertama. Okay, yang bawah dengan yang atas. Okay, looping yang pertama yang bawah dengan atas. So this one saya label satu lah. Okay, alright. And then seterusnya looping yang kedua, this one. Okay. And then looping nombor 3 adalah this one. Okay, alright. Okay, so sebelum nak keluarkan expression je, inilah kita keluarkan expression yang tepi ni. Okay, this one function je untuk mudahkan keluarkan. Simplify Boolean expression. This one tak muat, saya letak di sini. Okay lah, A, B bar, A bar B, A, B. This is a B bar. Okay. So, segment B equals to, okay, kita tengok expression, looping yang pertama. Okay, looping yang pertama, dia bahagian atas semua. So, dia akan cancel and then bahagian this one. This one and this one. So, this one kita akan dapat B bar lah. Okay, untuk looping yang pertama. Okay, and then looping yang kedua, bahagian ni. Okay, portion ni, section ni semua akan cancel. So, yang akan tinggal is a AB. Oh, sorry, bukan AB. This is a CD. Silap lah. CD bar. This is a C bar D. This is a C bar D bar. Okay. So, bahagian 2 dia akan jadi CD. Looping 2. And then looping 3 dia akan jadi, okay, section ni semua akan hapus.
Okay, yang tinggal adalah C bar, D bar. Okay, so this one silap pula. Yang ni adalah looping one is a B bar lah. Okay, alright. Okay, this is a simplify Boolean expression. Okay, and then berikutnya based on expression, draw the logic circuit for the implementation of segment B. Okay, lepas dah dapat simplify, kita ni lah kita keluarkan dia punya logic circuit. Okay, so dia ada 4 input A, B, C, D. Walaupun A tu tak ada dalam boolean tu pun kita ni lah lukis saja. Okay, right. So kita buat yang pertama, B tarik masuk inverter menjadi B bar. Lepas tu C, D tarik masuk AND gate. This is CD. And then C masuk inverter. Okay, D masuk inverter. Okay, ni akan achieve CD, C bar D bar. Okay, both akan masuk AND gate. Dia akan jadi C bar D bar lah. Okay, alright. So tiga this one. Okay, dia akan bergabung dan akan masuk NOR gate. Okay, this is B. Okay, so since dia ada limited space untuk buat segmen G, so untuk DIY, okay, awak kena buat segmen A, B dan C, D, E, F dengan G. Okay, so untuk DIY awak kena buat segmen A, C, D, E, F, G. Okay, sama juga. Okay, come up dengan K-map dia. Lepas tu kena lukis logic circuit. So macam mana nak come up dengan K-map? So awak kena refer balik table yang awak dah isi sebelum ni. Okay, and then mappingkan dia, dapatkan mapping, dapatkan simplify dan lukis. So untuk DIY ni saya akan check masa dalam discussion class nanti, nak tengok jawapan betul ke tak. Okay.